Ya, Hello, Assalamualaikum. Anaf, okey ke tu? okay, boleh. Ya, nak set up ni. Alright, dah pukul 5:03, so kita boleh start. Bagi yang first time masuk office hour Monokai, tiap 2 minggu kita akan ada perkongsian hari Jumaat pukul 5 petang. Pasal topik yang berkaitan digital marketing, ads, content, marketing. Untuk hari ni tajuk kita tu lah, cara menghasilkan video ads berkesan oleh Ahnaf. Okay. Saya serahkan mic kepada Ahnaf. Okay, terima kasih Syasha. Assalamualaikum semua. Terima kasih sebab join office hour bersama dengan saya lah. Untuk kali ni saya akan share sedikit untuk cara hasilkan video ads yang berkesan. Saya tak adalah pakar mana, tapi saya share apa yang saya belajar bersama dengan Monokal. Okay. Dynamic art storytelling. Okay, dia satu deskripsi tentang idea, kepercayaan, kediri, pengalaman dan life lessons. Menerusi cerita atau naratif yang membangkitkan suatu emosi dan wawasan kepada video tu. Dengan fungsi storytelling ni, kita boleh buat video ads lebih menarik penonton untuk melihat apa saja yang nak kita jual kepada mereka. Maksudnya kita susun info dan result tentang produk atau servis kita. Kita ceritakan pasal produk atau servis dan bagaimana ia boleh selesaikan masalah kepada penonton. Apa yang uniknya produk atau servis kita supaya dapat memberi idea, macam saya cakap tadi lah, memberi idea, kepercayaan, pengalaman dan life lesson dan juga bangkitkan emosi kepada penonton tentang produk atau servis yang ingin kita sampaikan. Okey. Sebab video ni boleh sampaikan mesej lebih jelas dan lebih detail berbanding gambar. Like, limit duration video korang pun boleh buat untuk tunjukkan hasil produk lah. Or servis mesti dalam 30 seconds or hingga 1 minit sahaja. Paling panjang pun saya sarankan dalam bawah 2 minit sahaja, sebab kalau panjang-panjang orang mungkin tengok separuh ataupun tak tengok langsung. So kalau buyer nak pakai produk ataupun servis tu, apakah result dan benefits lah. Like apa yang macam tanda tertanya kepada buyers ataupun customer, apakah result dan benefit yang diorang akan dapat. Kita tunjukkan dengan jelas dalam video tu lah. Alright, go the next slide. Okay. Okay, pertama yang perlu ada dalam video ads, mestinya tema ataupun angle lah. Apabila kita nak jual produk, kita mesti cari tema tentang produk kita, so produk tersebut boleh dijual for customer yang kita nak tujukan. Same as video ads, kita juga perlukan tema untuk video tu untuk dapat tarik minat customer yang nak kita tujukan. Ni lebih kurang je ayat dia. Yang kedua tu muzik pula. Okay, muzik juga peranan penting dalam video ads sebab kita nak cipta suasana ataupun mood kepada penonton untuk stay tonton sampai habis. Macam kalau permulaan dia macam ada macam sedih-sedih ke, dramatik ke, kita letaklah video muzik yang sedih-sedih sikit. Lepas tu barulah dalam pertengahan tu kita bolehlah letak muzik yang macam build up untuk kasih vibing kan kepada penonton. Okey, yang ketiga iaitu footage lah. Footage ni ada dua jenis footage yang kita gunakan dalam video ads, iaitu A-roll dan B-roll. A-roll meaning dia a person who expand in front of the camera. Contohnya macam webcam saya ni, saya explain pasal semua benda ni. B-roll pula footage info dan result produk ataupun servis kita. Selain footage, kita boleh juga guna gambar untuk letak dalam video juga. Tak semestinya kena ada footage je. Macam kalau ada gambar produk ataupun ada gambar result-result tu, kita boleh letak juga dalam footage. Dalam video tu. Okey, yang keempat pula, teks. Okey, kenapa pentingnya teks dalam video? Sebab sebagai tarikan pertama penonton untuk tonton video kita. Untuk cipta curiosity
kita mesti ada subtitle atau caption yang perlu kita highlightkan dalam video tu. Contohnya dalam Facebook, video ads atau video random tu mesti akan, dia sebelum play, dia akan auto play video, tapi dia akan mute bila kita scroll over lah. Tapi dalam video tu kita boleh nampak subtitle dia. Kalau penonton baca like suku or half of the content, penonton akan stay tengok content and dia orang akan unmute lah video tu jika dapat tarik perhatian diorang. So text ni memang penting lah untuk tarik perhatian diorang. Untuk voice over ataupun panggil short form dia VO, ni sebagai optional sahaja. Kalau kita tak ada kamera kualiti yang bagus untuk rakam diri, ataupun audio kita rakam dengan kamera, kita tak dengar macam tak berapa jelas lah. Untuk menambahkan konten yang kita tak sempat nak rakam. Janji penyampaian tu ada dan jelas lah. Sebab video tak kisahlah kualiti dia kurang macam mana pun, yang penting penyampaian bagus dan perform lah. Okay, sini kita boleh nampak jenis-jenis video ads yang paling utama. First thing first iaitu brand. Video brand ni mau kepada kita kenalkan diri dekat penonton lah. Tunjuk pada penonton dan ceritakan brand kita. Kita nilaikan utama perniagaan kita dan yakinkan penonton apa yang buat produk atau servis perniagaan kita ni unik dan berbaloi untuk penonton. Contohnya macam brand Bubble Bee daripada Shuib dengan Shahnaz Ahmad, dengan Katniss, brand Katniss daripada Hanis Zulaika. Alright. Okay, explainer. Korang boleh nampak lah muka saya kat sini. Ini untuk video GVP The VIP Pass. Saya jadi talent. Basically video explainer ni, video sebenarnya more kepada awareness tentang produk tu. Ia sama macam video brand tapi more to content. Korang mungkin boleh buat video tips, info dan problem solving yang berkaitan dengan produk atau servis korang. Alright. Untuk testimoni dan UGC, video ni kalau macam contohlah testimoni, kalau siapa yang tak tahulah kan, tapi testimoni ni dia feedback daripada customer kita yang memang bagi honest review. Meanwhile UGC ni stand for user generated content, meaning video kita hire content creators of influencer untuk shoot video pasal produk kita. Basically paid content lah untuk bayar diorang. Berbanding testimoni, UGC is more scripted lah, yang dihasilkan oleh kita sendiri untuk diorang promote produk atau servis kita. And apa yang dalam semua ni, saya akan includekan lah cara macam mana nak jadikan sama ada video mashup ataupun video-video more kepada branding ataupun explaining. Okay, kita akan masuk ke design framework. Okay, design framework pula, Amai tanya jugalah format ataupun resolution video tu atau sizing video tu jenis macam mana yang sesuai lah and convertible. Bagi saya typically is 4x5 lah, 1080 kali 1350. Sebab kenapa saya sarankan guna format size macam ni? Sebab pertama dapat perform dan convertible as video ads dan tiada pula. And then pada point kedua, which is friendly vision lah, sebab you guys know lah, most of viewer ataupun customer spending time on the phone, right? Other than other device such as tablet ataupun komputer. So dia lebih sizing, kalau korang boleh nampak dekat sini, dia lebih sizing yang lebih mudah untuk kita tengok. And format ni mostly kita boleh nampak dari Facebook post atau IG feed lah. Biasanya ada yang nampak macam bentuk square yang biasa tu, cumanya dia terlalu, bagi saya terlalu compact lah. Jadi dia lebih macam ada lebih sikit headroom untuk highlightkan wordings lah ataupun highlightkan captions. Sekejap ya. Okay, bahagian point kedua pula, pass by parts.
Part ni cara untuk kita potong footage yang dah dirakam and pilih part by part yang apa yang kita perlukan dalam video kita. Contoh footage kita perlu potong dari video kita like macam unnecessary dialogue, macam especially macam kalau host ataupun orang yang testimoni tu ada banyak sebut ataupun yang membuatkan expression footage tu kurang menarik and jadi kurang keyakinan penonton lah untuk tonton so kita kena cut part bahagian tu lah. Jadi macam dragging lah. Okay, next is repetitive point like host ataupun customer asyik ulang dialog yang sama. Contohnya kalau dah explain A, lepas tu dia explain B and then C, tapi dalam C tu dia duk ulang pasal A. So no need for that lah. Sebab dia akan jadi dragging speech, kita kena compresskan dialog tu as short as possible. We can manipulate the speech for audience to fully understand the context. So okay, ni pun ramai juga yang tertanya juga 1.5 second rule ni apa dia. Dia ada dua benda je dengan trigger point dengan storyline point. Dia bagi saya dia salah satu cara lah untuk buat video kita ada storytelling with trigger point yang relatable dengan penonton tentang masalah dan solution pasal produk atau servis kita. Sebab setiap 1.5 second dalam satu bahagian scene kena ada satu point of trigger yang buat storyline tu jadi menarik. Contoh yang paling sesuai untuk kita guna bila kita tengok iklan ubat Panadol, Activas lah. 3 point permulaan ada orang ni macam contohnya tiba-tiba naik roller coaster tapi sebenarnya dia just migraine. Kita dah nampak masalah dia, kita bagi dia solution dengan makan Panadol tu. And dia terus sembuh dari migraine tu sebabkan Panadol tu lah. And kita kenalkan Panadol tu dan mana customer tu boleh dapat beli Panadol tu. Tambahan lagi 1.5 second rule ni kita ni perlu untuk kita dapat orang panggil tu tarik perhatian pelanggan walaupun sekejap je masa tarikan dia tu, dia sebagai hook lah. Walaupun dia sekejap tapi perkara macam ni lah yang akan trigger minda customer untuk kita tengok kita punya video ads sebab ada storyline dan dia ada story yang menarik dan relatable lah kepada dia. Alright. Laju sangat ke saya explain ni? Contoh ada contoh. Play satu video contoh mana ada? Ada. Contoh tu ada yang bahagian boleh katakan bahagian last kali lah. Saya akan tunjuk contoh. Sebab saya faham cikgu. Okay, kita sambung balik. Ini saya akan tunjukkan pasal design framework. Saya dapat belajar daripada Monokal selama 5 bulan. Okay, design. Dia ada doom, escalation, solution, evitation, ground zero dengan nap. Okay, kat sini kita boleh nampak graf dia. Okay, apa itu nap? Nap ni senang cakap dia hook lah untuk trigger penonton sebagai tarikan utama dalam video. Kita ambil pain point dalam body video, like macam bila kita dah siap cut potong video tu, macam kita boleh ambil pain point like ada masalah, kita bawa masalah tu ke depan sebagai hook, sebagai trigger point untuk audience. Contohnya macam saya bagi contoh lah, kita macam drive kereta dekat bandar, kita nampak ada kereta Myvi, Azia, Proton Saga, Owira, and tiba-tiba ada nampak kereta Lamborghini kuning, mesti kita pandang, right? Tipulah kalau tak pandang kan, mesti kita jeling-jeling sikit. Itulah maksud saya dalam hook tu, yang bahagian atas ni. Okay, kita tengok dulu contoh net. Tak ada suara ke? Memang tak ada suara ke? Tak dengar cikgu. Tak dengar suara ke? Tapi tak apa cikgu, cikgu explain je. Tak dengar tuan, tak dengar tuan. Tak dengar. Sekejap ya. Kejap ya. Okay, tuan. Kalau macam ni dengar ke? Belum lagi tuan.
Ni nampak pun Sekejap. tak tuan? Oh ya, nanti dulu. Okey. Okey, dah nampak right? Okey, ini boleh dengar? Boleh dengar ke? Tak dengar juga. suara Okey, tuan je. basically dia explain pasal kepentingan penyusuan untuk anak, like macam dia nak ceritakan yang apa panggil tu, dia nak semua anak dia disusu dengan susu badan lah. Dia tak naklah pakai susu formula apa semua tu sebab kecil lagi kan. So dia ceritakan masalah sebagai hook trigger dia dekat bahagian pertama tu. Okay, ni tak dapat nak tonton, tak apa. Okay, yang ground zero pula. Ground zero ni sini kita biasanya kalau sama ada business owner ataupun host tu sendiri ataupun apa yang orang yang cakap dalam video tu dia akan memperkenalkan dirilah. Lah kita ni siapa kepada orang tu, orang yang tengah tonton lah. Ibarat macam kita tegur orang tu macam ada penyakit residung ya, yang sangat teruk lah. Kita bagi tahulah jangan makan seafood atau minum air sejuk selalu lah. And then dia tegur balik, kau ni siapa kan nak tegur aku macam tu. And kita balas balik yang kita ni bekas penyakit residung dan lebih berpengalaman dan tahu macam mana nak kurangkan residung tu. Basically kenalkan dirilah dari mana apa semua tu. Tapi videonya tak ada audio Okay. Apa? Okay, yang bahagian doom ni dia yang ni yang saya cakap tadi tu dalam body video tu dia ada sejebis, dia macam ambil sejebis tu dia letakkan di depan sebagai trigger hook, tapi yang ni adalah main yang dia akan explain semua problem dia lah. Okay, dia ceritakan masalah yang hadapi, dah try macam-macam method dan tak ada hasil. Yang ni kita ceritakan lah masalah yang contohnya macam orang tu ada penyakit kulit gatal, dah try macam-macam ubat tapi still tak ada hasil, kulit dia macam memerlukan certain vitamins like ini dan ini tapi tak banyak produk ada benda tu. So kita fahami perasaan penonton yang menghadapi masalah tersebut. Cikgu, nak tanya sikit boleh cikgu? Apa yang video ni berapa kan juga 1 minit ke 30 saat? Saya terlepas lah cikgu. Oh, terlepas lah. Video ni it depends. Kalau contohlah kalau kita nak target buat video below 1 minute pun boleh juga, tapi saya sarankan below 1 minute lah. Kalau paling panjang pun below 2 minutes, like 1 minit 30 saat ataupun 1 minit 45 saat. Sebab kalau lebih daripada 2 minit orang akan tengok, sama ada orang akan tengok separuh ataupun dia tak tengok langsung lah, dia macam tengok 5 saat, oh video dia panjang tak apa, tak nak. Oh, sebab biasanya saya buat video memang macam tu lah. Okay, baik-baik je. Okay, mana tadi? Sambung bahagian escalation Okay, bahagian escalation ni dia basically dia sama je macam Doom, cuma dia dah sampai tahap climax yang menimbulkan kesan lah. Apa akibat dia? Contohnya kulit jadi merah-merah, luka, orang tu jadi lost confidence lah untuk keluar berjumpa dengan orang-orang lain. Di sini kita escalate penonton untuk timbulkan perasaan curiosity dan biar dia orang tertanya, ada solution tak? Macam aku ada penyakit macam ni tapi apa yang aku perlu ambil? Aku tahu aku kena ambil ni, cumanya mana aku nak dapat semua tu? Okay. Okay, ni dah bahagian solution lah. Basically kita kenalkan lah produk ataupun servis kepada penonton. Kita share ingredients produk dan benefit. Kita includekan sekali lah, kalau ada kita includekan sekali result produk yang selesaikan masalah customer untuk kasih keyakinan kepada penonton ataupun customer untuk beli produk ataupun servis kita. Yang last sekali ni yang invitation. Yang invitation ni bagi saya just perlu ringkaskan sahaja kalau dia macam, contohlah kalau tuan-tuan perempuan nak buat video, lepas tu bahagian outro tu macam terlalu panjang bila bebel kat depan kamera. Just cuba ambil point yang pendek-pendek sahaja, like sebagai penutup untuk video tu. Contohnya macam dalam video ni, minta maaf sebab tak ada audio.
Okey, kat sini dia bagi tahu sebab puan dalam video ni dia jual produk penyusuan ibu untuk susu badan lah, untuk menambahkan susu badan apa semua. Dia bagi tahu dah bahagian outro ni macam dalam pengakhiran video ni dia bagi tahu like kalau macam ibu-ibu di luar sana mencari alternatif untuk menambahkan susu badan, bolehlah lawati website apa-apa ke, ataupun tekan link kat dalam description ke, ataupun tekan butang di bawah ke. Paling selamat guna ayat tekan butang di bawah. Macam tu lah. Sebab kalau letak link nanti dia keluar butang. So Facebook ni kadang-kadang random sikit dia punya option dia tu. Okay. Macam kita ada. Okay. So kat sini kita boleh nampak lah dia punya flow dia. Sini saya tak boleh nak play lah. Basically dia lebih kurang je video dia ni. Yang ni more kepada explainer. Cuma sayangnya tak ada audio untuk korang semua tonton. Ni pula yang video tadi. Saya masuklah video explain yang tadi tu. Memang tak dapat nak play. Audio tak ada. Ni pun testimoni. Basically testimoni dengan UGC ni dia boleh jadi video yang lebih kurang saja. Like UGC macam saya cakap tadi paid content, right? Kalau testimoni macam orang yang suka rela lah untuk bagi honest review tentang produk kita. Tapi kita boleh manipulate the video lah sebenarnya. Kita boleh manipulate the video, ataupun kita boleh match up sekalikan video UGC gabung dengan testimoni. Tengok mana yang nampak lebih menarik lah, and apa yang pain point yang diorang tekankan, kita boleh ambil daripada situ. Kat sini kita boleh nampak sasar. Macam saya cakap tadi lah, ada highlight caption mula-mula sebagai hook. Sebenarnya ada sound effect. Dia bunyi macam apa orang panggil tu? Degung, apa orang panggil tu? Macam gong lah. Sebagai menunjukkan dia tengah serabut ke apa ke. Sini ada subtitle. Kalau saya buat macam ni boleh dengar? Mampu sesama dapat tingkat. Tak praktikal tapi menjadi ya. Boleh dengar. Tuan boleh ulas mula tuan. Moma tu. Yang mana? Yep. Moma. Moma. Yang Puan Durus. Ya, I think yang Puan Durus. first tadi kan. Yang first tadi lebih better saya tunjuk. Sekejap. Ni. Because you explain on that one. Explain Okay. So dia saya buka set ni. Okay, tuan-tuan perempuan pun boleh tengok. Saya nak menyusukan sekira 2 tahun. Macam itulah perasaan ibu-ibu dekat luar sana. Saya sangat memahami perasaan tu. Saya Puan Durus Azam, merupakan founder ataupun owner kepada syarikat Mama Industri Sdn Bhd. Brand ni bermula pada tahun 2013, R&D pada tahun 2013. Ni more kepada brand lah, brand story. Ceritakan pasal company korang lah. Anak pertama dia tu saya dapat menyusukan sampai 1 tahun. Ni dia dah explain bahagian Doom, iaitu problem dia. Tapi kalau boleh saya nak cuba bantulah. Sebab saya sangat faham macam mana perasaan kalau kita tak dapat nak susukan. Yang ni escalation lah. Yang ni bahagian ni escalation. Dia macam tambah apa kesan dia. We want to be part of this. We want to be part of ibu-ibu punya journey dalam breastfeeding dia supaya dia mendapat journey yang lebih baik. So di Mama ni Okay, sini baru masuk solution. dapat menghasilkan susu badan yang lebih banyak dan lebih kualiti melalui pemakanan yang sihat. Bukan sekadar nak hasilkan booster yang boleh banyakkan susu badan, tapi kami juga produk ini dia bukan sahaja untuk banyakkan susu badan lah, tapi dia ada 14 vitamin dan mineral dan juga ada omega 3, ada folic acid. Semua ni bagus untuk kesihatan ibu dan kesihatan anak lah. Kalau mami dekat luar sana mencari alternatif ataupun mencari solution kepada masalah susu kurang ke, rasa stres ni, so mami bolehlah cuba Mama Pergolek ni. Kalau nak dapatkan Mama Pergolek ni, boleh klik link di bawah. Okay, itulah video dia macam saya buat tu. Kalau boleh repeat flow tadi. Nanti Flow tadi
By the way, tu oh dia jam boleh. Okay, yang ni pula video explainer. Saya sebagai seorang doktor dan juga seorang ibu yang sangat mengambil berat tentang pemakanan anak-anak. Kalau kat sekolah tu kita tahu pun boleh nak kawal, mungkin mereka banyak makan junk food. Bila saya nak membeli vitamin C untuk anak-anak, saya dapati sebenarnya sangat susah untuk saya cari atau untuk saya berjumpa dengan vitamin C yang menepati ciri-ciri yang saya mahukan. Cabaran untuk membesarkan anak-anak sebelum COVID dan juga selepas COVID, saya sebagai seorang ibu yang mempunyai 3 orang anak lelaki. Jadi kalau kita kata anak lelaki ni memang agak lasak dan biasanya mereka ni suka bersosial dan berkawan. Jadi kita nampak cabaran dia, of course bila selepas COVID ni kerisauan ibu bapa. Kita risau bila dia pergi sekolah, dia berjumpa dengan ramai orang, dia akan mudah dijangkiti oleh virus. Kita risau bila nak hantar anak kita ke taska, especially sebab biasanya kan kanak-kanak taska ni biasa batuk, sesama. Jadi kita risau untuk anak-anak kita ni jangkiti penyakit. Satu, kalau penyakit tu mungkin tak teruk tapi still dia akan menjejaskan dia punya pembelajaran. Dan kalau penyakit tu teruk, of course, kita sangat risau kalau anak kita terpaksa dimasukkan ke hospital ataupun mendapat simptom-simptom yang berat sehingga menyebabkan mungkin kita takut dia masuk ke ICU ataupun memerlukan bantuan pernafasan. Jadi bila kita berubah daripada pandemik kepada endemik, sebenarnya antara benda yang paling penting untuk penjagaan keluarga adalah untuk menguatkan sistem imun kita. Cuma kita memang memerlukan pemakanan sihat ataupun bantuan daripada suplemen untuk memastikan yang badan kita ni kuat untuk melawan jangkitan virus dan memastikan kita terus sihat. 1 biji gummy vitamin C Jardine Kids sebenarnya adalah bersamaan dengan 2 biji buah orange, dan kandungan vitamin C dalam natural gummy vitamin C Jardine Kids untuk 1 biji gummy adalah bersamaan dengan 20 biji buah strawberry. Jika kita nak bandingkan vitamin C natural gummy Jardine Kids dengan vitamin C kanak-kanak lain biasa ada di pasaran, 1 biji gummy Jardine Kids mengandungi 0.7 gram gula. Gula yang digunakan dalam vitamin C Jardine Kids adalah Yang ni dia basically dia bahagian solution. At the same time dia ada bagi benefit sekali lah. Kalau kita ada benefit and result pun boleh letak juga dalam ni. Sarankan untuk mengambil 2 biji gummy satu hari. Okay? Berikan air putih yang banyak supaya vitamin C disingkirkan dengan cepat daripada badan, dan jaga pengambilan anak-anak supaya mengikut dos yang ditetapkan. Dapatkan natural gummy vitamin C Jardine Kids di laman web www.hervitas.com ataupun boleh juga dapatkan vitamin C Jardine Kids di rangkaian farmasi yang terkenal. Lindungi kesihatan anak anda hari ini dengan natural gummy vitamin C Jardine Kids. Okay. Okay, mana? Okay. Macam roller coaster graph. Okay, yang You Muda TV ni dia kata boleh repeat flow tadi. So basically flow tadi tu saya bagi tahu je lah terus. Flow tadi kita mulakan dengan hook terlebih dahulu lah. Tapi sebelum hook tu kena tengok angle dulu lah kalau nak tengok. Kita nak macam mau kepada angle natural ke dalam main body, kena explain pasal ingredients and benefits dia. Kalau macam hook macam penyakit ke apa ke, dia ada bagi sama juga ada ingredients apa semua, cuma kena kuatkan lagi lah dia punya pain point dia tu. Bahagian solution kena pain point yang kuat, also dengan apa orang panggil tu sama ada doom ataupun escalation lah antara dua tu. Okay, sekejap saya patah balik ya. Okay, yang ni bahagian ni, tak apa, yang ni abaikan yang ni. Kita tengok daripada graf ni. Okay, basically yang hook ni trigger penonton sebagai tarikan lah utama. Kita ambil pain point dalam body tu, macam saya cakap tadi tu, and jadikan sebagai hook. Dia ambil daripada main doom kat sini. Contohlah doom ni cerita pasal masalah dia kan. Like macam batuk tak berhenti ke apa ke, dan try makan macam ubat tapi still batuk lagi. Yang bahagian tu boleh letak kat depan. Tapi tak perlu panjang lah, just pendek saja. Dia dalam satu scene tu at least macam bila tengah edit tu at least ada 5 frame tu saja buat macam kiraan. Sebab tu saya cakap tadi yang menggunakan apa tu, kena gunakan 1.5 rule untuk tak kasih dragging lah dia punya apa video tu. Macam setiap bahagian macam dia ada 5 saat explanation dia. Just
sebenarnya orang kat Malaysia ni tak kisah sangat video tu macam terlalu macam orang panggil apa, kalau potong-potong jadi, tahu kan kalau melodi, right? Melodi kan video dia kan dia potong-potong kan macam macam tu kan. Tapi kita tak adalah siapa nak buat macam tu. Cumanya kita ringkaskan dia. Macam kalau explanation dia panjang, kita pendekkan dia. Macam saya nak pergi berjalan, lepas tu saya berjalan saja. Macam itulah maksud saya yang nak sampaikan. Okey, kat bahagian ground zero ni macam memperkenalkan diri lah dari mana. Kenapa saya bahagian hook tu cerita pasal macam puan tadi tu dia kata kenapa dia ceritakan pasal penyusuan, masalah penyusuan ibu kan, macam susu badan tak dapat nak hasil dengan banyak untuk bagi baby minum ke kan. Dia ni siapa? Kenapa dia sembang pasal benda ni? Dia kenalkan diri dia, dia adalah founder daripada MoMA, iaitu MoMA Prigolet, produk dia. And dia bagi, lepas tu kat bahagian ground zero ni, kat atas ni, essential the problem you seek. Problem-problem dia tak dapat hasilkan susu yang kualiti pekat ke ataupun susu cair, basically cair, tak pekat yang tu. Lepas tu susu kurang, bila si ibu ataupun seorang ibu tu nak pump untuk breastfeeding anak dia tu, tapi tak dapat. Lepas tu bahagian escalation ni, biasanya yang sesuai sekali dalam untuk MoMA Prigolet ni, saya ambil contoh lah daripada produk tu. Macam kalau susu kurang apa semua ni biasanya disebabkan orang kata HB low lah, HB rendah. Lepas tu bila HB rendah ni dia akan timbul kesan anemia. Itu macam ceritakan faktor dia, apa akibat dia. Apa sebab dia kurang, sebab si ibu tu dia kurang zat besi, kurang apa lagi, kurang zat besi, asid folik dan sebagainya lah. So apa yang ada asid folik dan zat besi dalam satu benda? Produk ni tu dia tunjuk bahagian solution. Dia bagi tahulah, dia ceritakan ingredients dia ada apa, ada vitamin apa. So bila dia dah cerita semua tu habis, bahagian invitation, just bagi tahu like mencari alternatif untuk tambahkan susu badan. Boleh cuba guna MoMA Prigolet ni. Tak tahu macam contohlah tak tahu nak beli kat mana, boleh beli dekat mana-mana cawangan yang terdekat. Itu pun boleh tambah juga. Ataupun beli melalui website ke. Betul lah sekali CTA tu macam, sekejap saya tunjuk tu. Sekejap saya tunjuk. Yang last kali ni dia ada CTA call to action, susu ibu hamil dan menyusu. So dia memang target itulah dia punya audience dia. Yang ada masalah susu badan kurang ke apa. Okay. Ada sebab ke apa? ke botak. Okay, sebenarnya kita dah boleh masuk bahagian Q&A sebab itu sajalah dalam perkongsian saya lah. Uncle botak Uncle botak tanya ada sebab ke kenapa graf tu ada naik turun ke saja buat gitu? Okay, ada sebab dia. Sebab kita bermula dengan benda yang something happening So dia benda yang tinggi, kita ambil point yang tinggi daripada problem tu, dia sebagai menunjukkan yang point yang paling pain point, yang paling tinggi sekali. Yang ground zero ni dia more pada natural, sebab tu dia ke bawah. And sebab tu dia dekat bawah, sebab dia nak macam nampak okay saya ni dari ni, macam relax lah kan. Macam saya cakap tadi lah, yang nap tu, bukan nap, apa panggil tu, ground zero tu. Like saya cakap pasal apa tu, yang orang tu ada penyakit resedung lah yang teruk. Tapi saya pesan dekat dia, kau tak boleh makan seafood ataupun minum air sejuk macam tu. Lepas tu kita tegur dia, lepas tu dia tegur kita balik lah macam, kau ni siapa nak cakap aku macam, sama ada macam yang MoMA ni macam kau nak cakap aku ni kurang makan ke apa ke kan, tak ada susu badan ke apa. Dia macam tu lah. So kita macam stay low to ground zero to explain, to introduce ourselves lah, siapa kita ni. Tak kisahlah sama ada anda business owner ke, anda customer ke, perkenalkan diri lah. Macam beritahu saya, Alia anak 3, tapi anak 3 tu seorang tu yang paling kecil tak dapat susu badan yang cukup. Macam itulah. Itu dia bila dah bahagian masuk doom lah. Okay. Isha Harizal. Sekejap saya tukar ke bahagian.
Isha Harizal, dia tanya, kalau nak edit video, kalau phone sesuai pakai app apa dan kalau komputer sesuai pakai software apa? For starter lah kan, macam kalau Puan Isha, lelaki ke perempuan, saya tak pasti, tapi kalau for starter, saya sarankan kalau untuk phone, saya sarankan sama ada pakai CapCut, itu untuk phone. Kalau untuk komputer ataupun laptop, dia ada dua software ni, sama ada nak pakai DaVinci, tapi DaVinci ni dia free, cuma dia terlalu complicated untuk first timer. Same goes to Adobe Premiere Pro. Itu pun agak complicated untuk first timer juga untuk pakai, tapi boleh selokar lah apa yang kat dalam tu. And software untuk PC saya boleh sarankan untuk first timer mungkin Filmora lah. Filmora mungkin lebih mudah untuk dipakai. Sekejap saya tulis Filmora. Canva. Boleh Canva. Oh ya, Canva. Video editor. Nah, Canva pun boleh edit video juga untuk video permissible sebab kat dalam tu dia dah ada siap sedia template, gambar-gambar apa semua. Itu dia subscription punya base lah. Tapi dia ada yang free punya. Yang free punya tu ada certain element mungkin tak boleh pakai lah untuk upgrade ke Canva Pro. Okay, macam tadi ni soalan daripada Taufik Masto, macam graf bearish double top. Itu bukan soalan tapi tu lah. Okay, statement. Okay, ada siapa-siapa ke nak bertanyakan soalan? Okay, untuk komputer boleh download BlueStack untuk dapat interface macam Android. So boleh download app CapCut and VN. Ya, betul tu. Sebab most people macam jari saya ni jari gemuk, so bila nak edit susun tu susah lah. So boleh lah kot download BlueStack kat dalam PC ataupun laptop and install app CapCut tu. Dia ada software lagi satu, cuma yang tu dia ada watermark lah. CapCut watermark dia last kali tak silap, tapi bahagian tu kita boleh potong je dekat bila macam bila kita dah upload dekat IG atau Facebook, kita boleh trim je terus. Tapi saya tak pasti Facebook boleh trim ke tak, tapi saya tahu IG boleh. Apa saya boleh buang kat CapCut tu lah. Boleh buang lah? Try delete terus, delete je terus. Dia boleh, memang kau letak, tapi kau boleh delete. Boleh delete lah. Okay. Sebab bukan user CapCut tapi saya recommend lah. Benda tu sebab dia mudah. Okay, apa soalan ni? Okay, Izzuddin Ibrahim dia tanya, jika buat video iklan untuk NGO, sesuai tak guna design framework tadi? NGO Sesuai. Saya bagi soalan ni kepada lebih pakar lah, Fawaz untuk jawab untuk lebih detail. Terima kasih Cikgu Anaf. Tapi sebenarnya yang design framework ni dia applicable to anything lah sebenarnya. Saya guna design framework kalau untuk analyst, untuk sales page pun juga, dia more towards storytelling lah. So everybody kan, kita tahu yang audience ni semua suka pasal storytelling. Kita suka dengar orang bercerita daripada factual punya fact lah. So kalau kita tengok design framework ni memang dia untuk analysis kepada semua, untuk NGO ke, untuk buat storytelling kepada every single niche lah. Cuma kita kena breakdown kepada apa problem dia and apa solution dia and apa benefit dia lah. So kita kena tahu tu lah, kalau NGO tu macam mana kita tahu adalah apa problem yang currently happen dekat kita nak tolong macam orang miskin. And apa solution dia. So kami ni ada NGO yang ada nak bagi solution pemakanan ke, nak juga bagi daripada education ke. So daripada and then kita boleh terangkan problem-problem yang currently happen dekat dalam kemiskinan kat luar sana lah. So it's applicable to anything lah. That's my opinion on that. Terima kasih. Terima kasih Fawaz sebab tolong jawabkan. Okay, Nadim Ramli, dia tanya boleh share ke macam mana dari ideation menggunakan the framework to implement macam storyboard apa semua ni. Kalau untuk UGC ataupun testimoni tak perlu untuk, dia boleh je dah buat storyboard, tapi saya lebih prefer pada susun point lah.
Tapi kalau nak lebih detail, buat storyboard lah. Macam permulaan dia, okay, kita nak ambil video daripada testimoni daripada siapa yang bagi honest review yang pain point dia yang sangat bagus. Also dekat UGC yang mana yang cara penyampaian dia tu nampak macam real. Even dia scripted tapi cara penyampaian dia tu nampak real. Kita bolehlah ambil susun-susun sama ada nak jadikan mash up ataupun video stand alone sahaja, kita boleh susun storyline dia macam mana. Tapi mengikut storyboard tu lah, daripada yang design framework tu, kita start daripada hook tu, ambil daripada badan yang do, ambil sikit je separuh, lepas tu selebihnya macam ground zero apa semua. Ground zero tu dia kenalkan diri dia apa semua tu. To do, ceritakan masalah, escalation macam menunjukkan kesan ataupun climax, lepas tu solution, kenalkan produk, turun bawah sikit, kita kasi tenang sikit video tu, kita letak, itulah invitation untuk CTA. Kalau untuk Isya Harizal lagi sekali, kalau untuk Instagram tu biasa berapa lama? Ya, masa yang boleh kita nak pakai untuk nak buat ads. Contohnya macam story Insta punya ads pendek. Mungkin yang ni macam kalau story Insta kan dia punya duration dia kan 15 saat. Kalau Reels tak silap saya 15 saat kan 1 minit lah. Rasanya 1 minit je kan Reels IG. Ads boleh sampai 1 minit. 1 minit lah. Kalau story 15 second, reel Macam 10 minit pun tak apa. Saya rasa reel okey. Real 1.5 minit. 1 minit setengah. Oh, Okay. Sebab kalau IGTV baru boleh sampai 15 minit. okay. Sebab kalau feed at least 1 minit lah kalau feed punya. Kalau Tapi dia kata berapa lama masa yang boleh kita nak pakai. Kita tengoklah dia punya performance tu macam mana, and kalau kita tengok dekat bukan audio library apa dah panggil tu, ads library ataupun content library tu, kita boleh check dia punya engagement apa semua tu dekat dalam IG punya platform. Kita boleh tengok kat mana bahagian yang orang tengok panggil tu spike, kat mana orang tengok sampailah orang yang dah tak tengok dah. Orang tak tengok dah tu bahagian apa? Kenapa bahagian tu orang tak tengok? Sebab kita boleh check balik lah. Mungkin kurang kot. Kita boleh ubah, iterate. Lepas tu kita post balik. Kita boleh iterate balik. Daniel, ini bukan soalan. Terima kasih apa semua. Baik, terima kasih cikgu. Nadim tanya, Merokal tak ada buat SWOT file publicity ke? Ada. Kena bayar monthly. Boleh. Merokal, ada soalan apa-apa ke? Lagi? Selain menulis kat dalam income message ni, boleh je tanya buka mic. Tu you mau dah tanya framework ni ambil di mana tu dah jawab lah. Framework ni ambil dari mana ni, sebenarnya idea ni daripada Tuan Fawaz Fauzi. Dia yang sampaikan kepada saya lah. Memang tahu lah. Dia punya plan out 1.5 rule apa second ni. Apa yang dia explain tu memang logik lah, common sense lah benda tu. Sebab buat apa nak explain benda panjang-panjang sangat kan, sebab orang tak tengok pun, orang nak straight to the point sahaja terus. Orang tak nak kita babel panjang-panjang dalam video. Just straight to the point. Tapi at least ada pain point dia lah. Pain point tu, yang pain point tu pula kena relatable dengan audience ataupun customer. Kalau tak relatable, ya guna lah. Kita guna pain point yang lain. Taufik Masto, kalau buat video ads tak ada detect word yang boleh 3 ke? Kena reject ad macam mana? Tak ada detect word yang boleh 3 kena reject ad atau bebas je nak cakap apa? Yang ni saya faham soalan ni. Cumanya mungkin kalau saya explain mungkin ada keliru sedikit lah. So soalan ni saya boleh tuju dekat yang lebih pakar, yang lebih detail untuk jawab. Ilyas. Tak ada kot. Ilyas. Cakap je. Memang tak ada. Jangan mencarut dah. Mungkin orang report lah. Rasanya macam wording yang kasar-kasar elakkan lah.
Like tak semua tak ada. orang tengok lah. Tapi memang tak ada lah. Biasanya orang akan report ya. Usually on wording tak ada, tapi on the image yes lah, before after tak boleh sangat kan. Betul sir. And before after punya nak claiming kepada yang medications lah. Yang medication ada certain yang you buat claim tu ada yang tak boleh, akan kena flag lah. So more to benefits and testimony lah saya recommend. Tapi yang Ilyas yang bypass apa before after tu kita buat bukan in one frame kan. Kita buat separate frame kan. Then that one is okay ke tak? I lupa. Kita try untuk letak not in the early video lah, the same straight after. Tapi depends on niche juga. Kalau niche tu memang macam kesihatan ke apa, most likely dia sesuai juga. Okay. Juga. Biasa kalau macam kosmetik ke apa, let's say contoh kalau like shampoo ke apa, before after itu kalau nak buat before after pun no problem selalunya. But Facebook are really sensitive with the word before and after tu lah. Usually we change lah, pada with, without, selepas apa, macam bagi tarikh, macam nak indicate-kan dia sebelum atau selepas lah. Yeah. Also tengok thumbnail juga. Sometimes video okay tapi dia thumbnail. Ya. Benda tu Sometimes pun dia- sama juga. Dia flag the thumbnail. So be careful pilih thumbnail tu lah. Alright, ada okay. Contoh buat morning as before, evening as after. Guys ada bagi tu. Untuk Ini itu link tu apa tu, general polisi kan? apa tu? Ni polisi ni lah, ads in general yang Facebook punya, boleh tak boleh. Oh. Okay. I see. So tuan apa Taufik Master boleh check dekat situ lah. Yang macam soalan Tuan Taufik tu, boleh juga kita nak tunjuk indication, maybe kat video tu ada tunjuk lah siang kan terang. So evening tu kita cakap lah macam tunjukkan dah malam kan, boleh. Kemudian Facebook kan dia tak payah jaga juga. Kalau kena reject tu, move on je lah, kena agak buat kerja lain. I think kita ada ruang untuk satu lagi soalan, atau kalau tak ada soalan mungkin tim kreatif lain ada nak tambah point. Tak ada. Ada orang tak angkat tangan tadi? Okay, sebab ada account kena flag tapi tak ada buat sensitive content. Tu mungkin sama ada false report ataupun ada orang sesaja kot report. Ataupun kadang-kadang Facebook ni random juga. Dia sama macam YouTube juga lah. Kadang-kadang ada false report apa semua ni. Tapi boleh check lah tuan apa Masuk tu boleh check. Taufik tahu Mansur tu bapa dia. Oh. Yang angkat tangan tadi ada dah tanya soalan ke macam mana? Itulah. Biasa kalau dah sampai 2 minggu tu tuan, saya dah memang go angle lain lah, video-video jenis lain lah. Mana memang Facebook dah associate with the account SS dan tu tak lepas lah. Tapi I think this one account tu kena flag kan, tak boleh buat apa. Ya, memang tak boleh buat apa. Account kena flag, kena buat backup lah. Dia memang inilah kita makan menumpang orang ni kan. Pasal lagu Dave sikit background macam tu lah, tak boleh buat apa. Okay, baik. Kalau kita dah tak ada soalan atau tambahan dari sesiapa, kita boleh ambil gambar dan bersurai. Syasha ada event ni. Syasha ada plan ke? Macam mana tahu? Okay, Nadim. Okay, Nadim apa ya? Nak tanya tuan-tuan, kalau macam untuk small businesses kan yang tak pernah ada kreatif ataupun dia memang business service based macam klinik gigi macam tu, and dia tak ada kreatif dari awal, tak pernah buat kreatif. Kalau let's say dia nak start buat kreatif, boleh tak juga tuan-tuan macam share sedikit tips like the basic requirement untuk start buat kreatif ni? Like adakah kita
UGC dalam bentuk tersedia ke? How do you guys macam let's say ada satu klien baru nak start buat kreatif, macam ni onboarding tu, boleh share tak? Biasanya start dengan apa yang ada je dulu. Like kalau ada gambar, pakailah gambar dulu. Kalau ada poster, gunalah poster dulu. Kalau video ni also memang kena produce dululah. Kena explain lah pasal business tu apa semua. And apa lagi Mohon celah je. I think kalau apa-apa hal pun if you macam a business owner ke apa kan, I think you mesti, unless you are really a niche yang really isolated from orang lain, if you are like a generalist, let's say dentist, mesti ada banyak dentist yang lain kan. It doesn't hurt to memang selam lah as library tu and tengok kalau you literally tak tahu. Kalau pergi kat NC pun kita akan buat sama lah. Kita akan like akan research dulu juga semua. So kita akan tengok as library tu apa yang currently dentist lain run. So boleh tengok lah secara roughly kalau let's say video dah lama run, meaning is working lah. So kalau macam tu we would innovate and try to do the same lah. But generally macam tu lah. But in the end you have to really do your research, faham your market and cater to what those kind of market are into lah. Let's say kalau market tu tengah suka tengok let's say kalau nak cater market orang muda ke apa kan, diorang suka tengok TikTok, kita buat lah video-video yang style TikToky ke apa kan, yang laju-laju but interesting lah macam tu. Alright, okay. Dia ada tanya juga lagi, ada kaitan ke add account flag effect dia IP page? Tak ada, not as far as I know. Ada. Tapi dia kata kena restricted juga lah. Yang itu account yang sama ke macam mana? Tu tak, I think that one is a account issue lah. I think Facebook related lah rather than creative. Right, okay. Tak ada apa dah kan? Syasha? Ke ada lagi orang itu saja? Okay. Terima kasih. Baiklah. Bolehlah, siapa yang nak bergambar, jom kita buka kamera. Anak stop sharing. Sorry. Buka kamera. Diwajibkannya terus saja. Okay, baiklah. Wajib buka. Okay. Nadim buka. Nanti wajib. Senyum. Okay, ready 1, 2, 3. Thank you. Thank you. Wah. Thank you semua yang join. Thank you guys. Thank you Mulakal. Thank you. Lagi 2 minggu kita jumpa. Thank you. Thank you. Thank you Jago. Okay, terima kasih. Siapa-siapa yang join. Thank you. Oh, siapa je lagi 2 minggu? Siapa je? Tak tahu. Muis. Belum tahu. Mystery box. Ya, Mystery box. Muiz belum. Tapi Muis nak explain apa tu? Muis nak explain apa? Banyak Muiz video production je. Video production aku macam management video production. Jangan lari Muiz, tidak bisa kau lari. Jadi dah lari. Dia beli aku 2 minggu di situ. Dia beli aku dulu. AJ belum lagi ya? AJ belum lagi. AJ kalau buat airan S lah. Ya. AJ kena bayar. Tak ada free AJ kena bayar. Kena ada. Bagi orang lain tu. DM Monokal sales a bit. DM Monokal sales a bit. We're going to talk about re-out. So everyone yang Gang-gang Monokal kalau ada urgent you can go lah. Macam Sasha nak pergi boleh pergi. Tak ada masalah. Macam ada program kan. Dia pergi. Oh, dia kena stop recording ya. Oh ya, betul-betul. Sasha mungkin ada dinner ke dengan kawan-kawan ke?
Kawan Tak, ke? saya nak.